Ada yang dengar tu? Waalaikumsalam kan? Jelas tak? Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan tuan-tuan, perempuan, senang pendengar yang dirahmati oleh Allah dalam keadaan sihat walafiat. Semalam saya minta maaf, ada apa dia kurang sihat sikit. Ditunda hari ni insya-Allah walaupun esok kerja. Jadi tapi masih lagi tuan-tuan istiqamah dan juga bersama-sama dalam perbincangan ilmu kita pada malam ni insya-Allah. Sidang pendengar yang saya kasih sekalian. Okey, baik. Pada malam ni tuan-tuan, kita tengok kalau kita sempat kita akan baca dua tajuk. Kita akan bincang dua tajuk dalam buku Ustaz Zulkhairi bin Muhammad Nur ni, iaitu yang pertama bab yang keempat pada muka surat 69. Muka surat 69, tajuk yang keempat. Baik, tuan-tuan sekalian. Apa tajuk kita pada malam ni? Tajuk kita pada malam ni adalah, adakah umat Islam berpuasa ketika mana peperangan Badar? Yang ni kita selalu dengar kan. Ustaz-ustaz kita duk ceramah, guru-guru kita berceramah, atau orang-orang yang memang kaki ceramah ni memang dia guna ayat ni lah, dia guna cerita ni lah kan. Tengok pelajarnya yang malas kan. Lepas tu kata, tengok sahabat Nabi pun, Rasulullah pun berpuasa pada bulan Ramadan. Kan. Selalu kalau tengok anak murid ni nampak macam malas ya, ataupun orang Islam nampak macam tak sihat ke, hatta pada bulan Ramadan pun kadang-kadang kita guna point, awak nampak lueh sangat ni. Lueh tu orang Kedah kata nampak lemah sangat ni. Lepas tu kita pun bagi, tengok Nabi pun perang, dalam perang Badar pun Nabi berpuasa kan. Jadi kenyataan-kenyataan seperti itu kita kena cek balik, betul ataupun tidak. Betul ataupun tidak maklumat tersebut. Ya, Rasulullah berpuasa ataupun para sahabat berpuasa ataupun tidak, khususnya pada peperangan Ghuzwatul Badar. Okey, baik, kita tengok tuan-tuan. Pengarang kitab kita ni dia buat pendahuluan puasa adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan iman dan sabar dalam diri seseorang. Kesan dan natijah puasa dilihat dalam bulan Ramadan, khususnya apabila kita mendapati umat Islam kebanyakannya menghabiskan masa dengan melakukan amal ibadat, mendekati masjid, membanyakkan zikrullah dan memuhasabah diri. Betul. Kita bila pada iman kita meningkat ni tuan-tuan, maknanya kesabaran kita pun meningkat, khususnya pada bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan tu kita boleh ya nak kita macam mana, sebelum kita puasa tu kita jadi macam mana, jadi sekejap sikit nak makan, tapi bila kita dah puasa kan, walaupun lapar juga, tapi bila puasa tu dia mengikat kita, maka kita tak teringin sangat kan. Baik, sebahagian ulama memahami pengertian sabar dalam ayat dan memintalah pertolongan dengan sabar dan solat sebagai berpuasa. Ini kerana puasa menuntut kesabaran yang sangat tinggi, apatah lagi puasa sunat. Selain puasa ialah satu rahsia antara hamba dan Khaliq. Maknanya kan, nak apa dia cara untuk meningkatkan kesabaran kita. Ini kata sebut dalam Quran, iaitu dengan solat. Bahkan sebagian pendapat iaitu dengan berpuasa. Makna dengan cara kita berpuasa, kita dapat meningkatkan kesabaran dalam hati kita. Begitu. Ini mukadimah. Ya, antara perkara yang sering disentuh oleh sebagian asatizah ketika menyampaikan ceramah atau tazkirah di bulan Ramadan ialah mereka mengaitkan kemenangan umat Islam dalam peperangan bersejarah tersebut dengan ibadat puasa. Ramai ustaz-ustaz kita bila masuk bulan Ramadan kan, dia kata, awak nampak teruk sangat ni kan, tahulah bulan puasa pun, tahulah tak makan pun. Tengoklah sahabat Nabi pun dalam perang Badar kita menang, tapi dalam keadaan berpuasa. Meskipun umat Islam berlapar, namun mereka berjaya mengalahkan pihak musuh yang kekenyangan berkat ibadat puasa. Lepas tu dia main dengan berkat pula kan. Dengan puasa ni dapat keberkatan, macam tu. Jadi apa-apa kita nak sandarkan kepada contoh-contoh seperti ini, mesti kita kena tengok dari sudut ketepatan maklumatnya kan. Terlebih dahulu mestilah diketahui bahawa perang Badar dan syariat berpuasa dalam Ramadan berlaku pada tahun kedua Hijrah. Seperti mana yang kita tahu bahawa ya, pensyariatan puasa ni tuan-tuan bila? Iaitu tahun kedua Hijrah pada bulan Sya'ban. Ya, pada bulan Sya'ban. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dalil itu. Turun maknanya tahun kedua Hijrah daripada bulan Sya'ban. Ya, difardukan puasa bulan Ramadan. Ya, dan peperangan Badar berlaku bila?
pada hari Jumaat pagi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Maknanya sebulan lepas tu. Sebulan lepas tu berlakulah peperangan Badar. Baik. Kemudian, okey, kemudian tak apa, saya kita ini mukadimah tuan-tuan, nak bagi dampak gambaran dulu. Baik. Kemudian Ustaz Zukhairi ini dia menukilkan satu tulisan yang dicatat oleh seorang mantan penolong profesor di UIA. Maknanya kan, ahli akademik pun tak terlepas daripada yang menukilkan cerita-cerita yang tidak sahih ni. Jadi maknanya kita kata bahawa kalau kita nak bandingkan hang siapa, dia ni siapa dia? Dia ni ahli profesor, dia ni doktor. Hang ni siapa, mengaji pun biasa-biasa saja. Kan? Kami mestilah ambil ilmu daripada dia berbanding dengan orang lain. Belum tentu. Sebab tu Ustaz Zukhairi saya kira ini satu dia sengaja untuk tampilkan untuk dia ambil petikan daripada tulisan yang dicatat oleh mantan profesor di UIA sendiri. Cerita tentang apa? Di antara tulisannya dia kata ketahanan badan yang diperoleh melalui latihan berlapak dalam puasa juga menghasilkan ketahanan mental dan rohani. Dia cerita macam tu. Dia bagi buah gambaran bahawa nak bagi kuat mental dan bagi kuat rohani, ya mesti kena puasa dengan berlapar. Melalui puasa dapatlah kita fahami bahawa seseorang menjadi kuat dan boleh bekerja bukanlah kerana makan saja tapi kerana keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dia bubuh keyakinan. Dia bubuh iman. Kan? Tak salah, memang betul secara umum. Tapi kalau dikaitkan kemudian, kata mantan profesor ni, dia kata antara buktinya ialah sejarah peperangan Badar. Dia kait dengan perang Badar, bahawa Rasulullah dan para sahabat berpuasa. Bila dikait dengan maklumat tersebut, maka kita kena pastikan kesahihannya. Betul ataupun tidak. Ya. Kekuatan seseorang sahabat boleh bertambah menjadi kepada tenaga kekuatan 20 orang hanya kerana keimanan yang jitu kepada Allah. Walaupun mereka sedang berpuasa, mereka mampu mengalah musuh walaupun jumlah mereka hanya sedikit. Kita tahu bahawa dalam peperangan Badar, jumlah umat Islam sedikit berbanding dengan tentera musyrik Mekah yang diketuai oleh Abu Jahal, ya, dan Abu Lahab dan sekutunya. Kita tahu, ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahawa ya, peperangan Badar itu dengan cara berpuasa dapat menguatkan mental dan juga rohani para sahabat. Ini tulisan yang dinukilkan oleh penolong profesor di ahli akademik sendiri. Jadi maknanya tak. Jadi kita ni, sebab tu kita jangan serahkan fikiran kita, ya, keputusan kita ini kepada orang lain. Kita kena fikir dulu. Kita kena gunakan akal kita untuk berfikir. Sebab tu akal ni penting tuan-tuan untuk memahami agama. Jangan kita tak guna akal untuk memahami agama ni, kena guna akal. Sebab banyak ayat Al-Quran, bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, ketika mana orang bagi tahu kepada dia tentang ada orang soleh, ya, Hasan Basri kata apa? Bagaimana akal dia? Akal dia okey ke? Dia boleh fikir dengan rasional ke? Kan? Ada orang cerita dia tentang orang soleh. Hasan Basri tanya. Kemudian dia datangkan satu nas Al-Quran, wa yaj'alur ra'sa 'ala alladhi la ya'qilun. Dalam surah Yunus ayat yang ke-100 yang bermaksud dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Maknanya akal ni sangat penting untuk kita menimbang, untuk kita menapis. Jangan kita bermudah-mudah untuk serahkan, ya, pertimbangan kita ni kepada orang lain. Kita kena fikir dengan panduan ulama. Macam itulah, bukannya fikir tanpa ada disiplin. Itu pun masalah juga. Nah, maknanya fikir dengan panduan ulama. Ini maklumat terbentang luas. Hanya kita saja yang kena berusaha untuk mencari kebenaran tersebut. Baik, kemudian kata Ustaz Zukhairi lagi, namun buku ini bukanlah ingin membincangkan hukum berbuka puasa bagi atlet kerana adalah tugas para ulama dan mufti. Di sini disebut bahawa kan para atlet sukan ni macam mana? Apa hukum dia? Nanti kalau kita sempat kita akan bahas. Apa hukumnya? Atlet ni dia khususnya pada bulan Ramadan dia berpuasa ataupun tidak? Ni kata Ustaz Zukhairi, ni bukan ruangnya untuk kita bincang hukum bagi atlet-atlet sukan negara ni khususnya pada bulan Ramadan. Ini tugas para ulama dan mufti lah untuk merungkai permasalahan mereka. Ironinya penulisan ini tampil untuk membincangkan sejauh mana kebenaran dakwaan umat Islam berpuasa. Tujuan penulisan ini ditulis ada 3 faktor. Ada 3 benda, ada 3 matlamat. Kata Ustaz Zukhairi, yang pertama, supaya fakta tentang sesuatu perkara dilapik dengan fakta yang sahih, bukannya dakwaan semata-mata. Kan hari ni banyak cerita kan, banyak cerita-cerita mesti dilapik dan dipayungi dengan fakta yang sahih. Ya, ini Islam, ini agama ilmu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ada seorang lelaki, ya, apabila dia mendengar apa yang dibawa oleh Nabi di Mekah, Nabi bawa Quran,
Kemudian lelaki ni tuan-tuan sekalian, dia pergi belajar, dia menghafaz cerita-cerita Raja Parsi, Raja Rom, Ispandiar dan sebagainya untuk menangani ataupun untuk berlawan dengan cerita yang terkenal dalam Quran. Dia belajar, dia hafal cerita-cerita mitos, khayalan, khurafat, direka oleh orang-orang Parsi, ya, dan sebagainya. Kalau tak salah saya, ada satu cerita Raja Parsi, kalau tak salah saya, Raja Parsi dia pernah ya mempertahankan istananya dengan membunuh beberapa ekor naga. Ini khayalan, ini cerita khurafat. Tapi cerita ini, ya, mitos-mitos yang nak mengagungkan pemimpin-pemimpin depa ni, depa cerita benda pelik-pelik. Kan? Jadi orang awam dia tak gunakan akal untuk berfikir dan menilai, depa pun terima sebiji-sebiji, hebatnya ketua kita, hebatnya pemimpin kita. Padahal benda tu mustahil, ya, cerita itu dinukilkan. Jadi maknanya, ya, mestilah berlandaskan fakta yang sahih. So, yang kedua, supaya Islam kelihatan seperti agama anutan yang relevan dan tidak menyusahkan umatnya. Maknanya cerita ni supaya kita ni fikir, betul ke? Boleh tahan ke maknanya Nabi SAW berpuasa khususnya itu untuk untuk bertahan, kerana Nabi ana basyarum mithlukum yuha ilaih. Ya, kerana Nabi dan para sahabat ini di kalangan manusia biasa. Ya, mereka pun tahu penat, mereka pun ada waktu mereka kuat dan sebagainya. Jadi nanti kita akan tengok faktanya. Supaya kita dapat beramal dengan sunnah yang sahih. Jadi nak cerita pun cerita biar sahih. Ya, sunnah pun biar sunnah yang berlandaskan yang sahih. Ya, bukannya yang direka-reka dan sebagainya. Baik, secara asasnya terdapat dua perkara yang perlu ditekuni terlebih dahulu. Makna cerita apa? Cerita tentang peperangan Badar, para sahabat dan Nabi berpuasa. Pertama, mengapa dikatakan umat Islam berpuasa dalam perang Badar sedangkan sebahagian mereka tidak berpuasa ketika bermusafir? Jadi ini soalan yang nak kena tanya. Waktu musafir tak puasa, tapi bila perang puasa. Padahal dari sudut kekuatannya, musafir pun pada zaman dahulu, ya, tak sama macam pemusafiran sampai sekarang. Sama sekarang, zaman dulu musafir memang musafir sungguh. Sehingga kan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ittala alayya rajulun syadidun thiyab. Ya, ketika mana para sahabat duduk dalam majlis ilmu, tiba-tiba ada seorang lelaki pakai pakaian serba putih. Ya, yang para sahabat tengok dia tak nampak macam orang musafir. Maknanya, dan hadis itu cerita tentang Jibril tanya tentang Nabi, Islam, iman dan ihsan. Ya, saya nak sebut bahawa permusafiran itu orang dapat kesan bahawa perjalanannya jauh. Dia dapat kesan pada tubuh badannya, dengan penatnya, dengan keletihannya, orang nampak. Kan? Jadi persoalan Ustaz Zulkarnain ni disebut bahawa, kan, dia nak kena jentik akal kita bahawa cerita ni, kan, dalam pemusafiran tidak puasa, buka puasa, tapi ya ketika perang puasa pula. Jadi ni dia seolah-olah bercanggah di antara dua maklumat ni. Baik. Yang kedua, benarkah puasa akan dapat meningkatkan stamina jasmani, fizikal orang untuk berperang? Ini pun kena pertimbangan juga. Dari sudut sains macam mana? Kan? Betul ke bila kita ni berpuasa, maknanya stamina kita, jasmani, fizikal kita akan kuat. Kan? Dari segi sains ni macam mana? Sebab tu itu saya terlihat dia bercanggah dengan fakta sains. Isu apa baru ni timbul, kan, saya tak ingat, tapi dia bercanggah dengan fakta sains. Saya kira bahawa Islam bukan begitu. Baik, hadis-hadis galakan berpuasa ketika berperang. Baik, kita tengok tuan-tuan. Ini dalil yang mengatakan bahawa, ya, para Nabi dan para sahabat berpuasa pada Ghuzwatul Badar. Okey, ini dalilnya. Ini dalilnya. Ini rujukan mereka. Baik, yang pertama iaitu daripada Al-Bukhari dan Jami' Sahih Al-Bukhari, ya, iaitu satu hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu merekodkan bahawa Nabi SAW, ya, berkata, yakni bersabda, mafhumnya, sesiapa yang berpuasa sehari pada jalan Allah, yakni fi sabilillah. Nabi gunakan perkataan fi sabilillah.
Itu lafaz Nabi. Maka akan dijauhkan wajahnya daripada neraka sejauh 70 perjalanan. Jadi hadis ini juga direkod oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam Kitabus Siyam, Kitabus Shaum, Imam Nasa'i dalam sunannya, ya, Musannaf Abdul Razak dan Sana'ani dalam Kitabul Jihad, dan banyaklah maknanya hadis ini cerita. Maknanya hadis ini cerita tentang siapa puasa sehari, ya, ketika mana dia fi sabilillah. Baik. Sekali kita akan tengok apa maksud fi sabilillah. Ulama kata apa fi sabilillah tu? Jangan kita tafsir ikut akal kita saja. Kena faham fi sabilillah tu apa tafsirannya. Ya, maka Allah akan jauhkan wajahnya daripada api neraka 70 tahun perjalanan. Maknanya bahawa hadis ni dia tak abang pasal Badar. Dia tak bagi tahu pasal Badar pun. Nabi tak spesifik pasal Badar pun. Cuma Nabi bagi tahu secara umum. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mereka mendatangkan dalil daripada menjauhkan daripada neraka sejauh 100 tahun perjalanan. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, daripada Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa sehari pada jalan Allah, yakni fi sabilillah, akan dijauhkan wajahnya daripada mereka sejauh 100 tahun perjalanan dengan kecekapan kuda yang laju dan kuat. Mafhum hadis. Hadis ni terdapat dalam kitab apa? Musannaf Abdul Razak As-Sana'ani, Kitabul Jihad. Dalam bab As-Siyam fi Al-Ghazw. Maknanya ada dua dalil. Jadi dua-dua dalil ni tidak ada perkataan spesifik, ya, khusus berkaitan dengan Nabi berpuasa, Nabi berpuasa pada peperangan Ghazwatul Badar. Tidak ada. Cuma hanya secara umum. Baik. Kita tengok apa pendapat di kalangan para ulama apabila membahaskan dua hadis ni. Yang pertama, tuan-tuan, terdapat khilaf di kalangan para ulama dalam memahamikan pengertian fi sabilillah. Sebab tu saya sebut tadi ni. Ulama berbeza pendapat apa yang dikatakan dengan fi sabilillah. Fi sabilillah itu sendiri. Menurut Al-Imam Ibn Jauzi, ya, Ibn Jauzi yang terkenal yang mengarang kitab Al-Mawdu'at Ibn Jauzi, iaitu merujuk kepada peperangan. Mana Ibn Jauzi kata ya, peperangan. Namun Al-Qurtubi tidak bersetuju, sebaliknya menafsirkan sesiapa yang berpuasa untuk mendapat kerajaan Allah. Maknanya Al-Qurtubi kata bukan perang saja. Bukan perang saja. Al-Qurtubi kata siapa yang berpuasa kerana Allah. Ya, kerana berpuasa kerana Allah, ikhlas kerana Allah untuk mendapat keampunan daripada Allah. Makna dia termasuk hadis fi sabilillah. Ya, Al-Hafidh Ibn Asqalani yang wafat sekitar tahun 852 Hijrah pula lebih cenderung untuk menyatakan kenyataan dalam hadis tersebut bersifat umum. Ya, namun lebih berat kepada perang. Fathul Bari. Maknanya Ibn Hajar kata ya, dia cenderung ke arah peperangan. Baik. Tapi Ibn Daqiq Al-Aid berkata fi sabilillah ini biasanya jihad. Biasanya jihad. Ini bermaksud fadilat terhimpun dalam dua amalan, iaitu puasa dan jihad. Maknanya Ibn Daqiq Al-Aid dia inovasi sikit. Bukan inovasi, maknanya dia ada sisi pandang yang lain. Maknanya bukan sekadar dia bukan sekadar fi sabilillah berjihad, tetapi puasa pun termasuk dalam peribadatan ini, bahkan berperang pun terdapat dalam fadilat ni. Ya, fadilat mendapat 70 tahun perjalanan. Maknanya Allah jauhkan muka dia dari neraka sebanyak 70 dan sebagai riwayat 100 tahun perjalanan. Baik, kemungkinan jihad itu bermaksud ketaatan kepada Allah dalam apa bentuk sekalipun. Namun pandangan pertama mengatakan jihad lebih tepat. Ini dalam kitab Ihkam Al-Ahkam. Ya, Ibn Daqiq Al-Aid. Ini maksudnya perbezaan pendapat. Begitu juga Syekh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair, pensyarah Jabatan Sunnah dalam kuliah Suluddin Universiti Al-Imam Muhammad bin Saud, Saudi, berpandangan maksud fi sabilillah lebih tepat untuk tafsir ialah ikhlas dalam mencari kerajaan Allah. Maknanya kesimpulannya ialah dua hadis yang saya sebut tadi ni, ya, pengarang yang sebut tadi ni, pertama ia bersifat umum. Tidak ada perkataan spesifik berkaitan dengan Nabi berpuasa pada Ghazwatul Badar. Pertama. Yang kedua, ya, perkataan fi sabilillah itu sendiri perbezaan di kalangan para ulama. Ada yang kata orang fi sabilillah ialah ikhlas, buat ibadat ikhlas. Ada yang memang perang, terlibat dalam peperangan. Baik. Kemudian kita tengok dalil-dalil menunjukkan berbuka puasa diutamakan. Tadi dalil yang kata Nabi berpuasa Ghazwatul Badar. Yang ni dalil-dalil. Kita tengok dalil lah. Sebab tu tuan-tuan, buku ni dia mengajar kepada kita untuk menganalisis, untuk berfikir secara kritis, critical, ya, supaya
kita boleh belajar disebut sebagai muqaranah, perbandingan. Ini penting tuan-tuan. Sebab tu hari ni ya ilmu masyarakat kita ni tuan-tuan sekalian sepatutnya kena ada perbandingan. Ya, kena ada perbandingan tuan-tuan. Dan hari ni kita tengok contohnya politik. Hari ni dia sibuk pasal politik. Timbul ada seorang ustaz kata apa dia, siapa sokong parti sekian-sekian hukumnya masuk neraka. Masuk pi neraka. Ayat tu. Kan? Masuk pi neraka. Amboi senangnya. Kita sekarang ni tuan-tuan, zaman perbandingan, kita boleh tengok mana idea, mana fakta ataupun mana bukti-bukti yang kalian buat dan sebagainya. Semua itu untuk kita membandingkan. Ya, jangan kita hang saja yang maksudnya parti hang saja yang buat baik, parti orang semua tak buat baik. Jangan macam tu, ya. Jadi kita sebagai ada akal yang boleh berfikir, perlulah untuk kita bersifat kritis ataupun critical dalam menilai sesuatu fakta dan maklumat. Jangan dah kita fikir kita saja yang betul, orang ni semua neraka, orang ni semua ni dan sebagainya. Ini semua saya kira bahawa ya ekstrim ya ataupun kita kata berlebih-lebihan ya dalam beberapa hal. Baik, kemudian dalil yang menyokong mengatakan bahawa puasa lebih aula dibuka ketika mana berlakunya peperangan, iaitu yang pertama boleh lihat dalam Jami' Tirmizi. Tuan-tuan, Tirmizi ini ada sebagian ulama kata sunan, ada yang kata jami'. Dua-dua betul. Baik, Sa'ad bin Musayyab bertanyakan tentang berpuasa ketika safar. Ya, ketika safar yakni ketika bermusafir. Beliau memperihalkan bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, kami berperang sebanyak 2 kali bersama Nabi dalam Ramadan. Yang pertama Al-Badr, yang kedua Fathul Makkah. Ini jelas ni. Ini jelas. Ini jelas. Tadi umum. Yang ni dalil yang jelas. Ya, kami tidak berpuasa pada kedua-duanya. Nampak? Ini jelas. Dalam matannya disebut sebagai dia disebut, bahkan hadis ini juga disebut dalam Baihaqi kalau tak saya, dalam Sunan Kubra, an ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana ghazwatain yaum al-badri wal fathi fa aftarna fihima. Ni Sayyidina Umar beritahu. Ya, kami berperang dengan Nabi ni 2 buah perang. Khususnya pada bulan Ramadan, 2 perang. Kata ulama, perang apa? Perang Badar. Yaumul Badri wal Fathi. Badar dengan Fathul Makkah. Dua-dua kami buka puasa. Ini jelas, spesifik. Meskipun hadis ini dihukum dhaif. Okey, tak apa. Walaupun hadis ini dihukum dhaif, kata ulama, oleh kerana disebabkan ada seorang perawi yang bernama Ibn Lahiyah. Tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu ruwahul hadis, kita akan tahu bahawa Ibn Lahiyah ni memang ada masalah. Ya, nama sebenarnya ialah Abdullah bin Lahiyah, ya, Lahiyah, ya, bin Uqbah bin Farhan bin Rabi'ah bin Thauban. Dia punya nasab dia ialah Al-Ghafiqi Al-Hadrami Al-Musri, ya, dan dia lahir di Mesir, ya, sebagai kata Hadramaut, dan dia wafat 174 tahun 174. Baik, maknanya para ulama mengkritik ya Ibn Lahiyah ni Lahiyah, para ulama menilai antaranya ialah seorang ulama mengatakan Abu Hatim Ar-Razi menilai dia ialah dhaif. Ya, Abu Hatim Ar-Razi menilai dhaif. Ya. At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi menilainya ialah dhaif. Ya, inda ahli al-hadis dha'fuhu Yahya bin Sa'id bin qabl al-hifdhuhu. Maknanya Tirmizi menilai dhaif. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadithu laisa bihujjah. Imam Ahmad bin Hanbal laisa bihujjah. Ya, Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i, ya, Imam Nasa'i mengatakan hadis dhaif laisa bithiqah. Laisa bithiqah. Ya, kita tengok Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan as-suduq khalat ba'da ihtiraqul kitabuhu. Ini khalat, dia banyak bercampur. Dia benar, dia baik, bukan tak baik, tapi banyak bercampur. Mana ada dhaif. Banyaklah yang mempertikaikan kedhaifan Ibn Lahiyah. Baik.
Namun yang menarik, At-Tirmidzi meletakkan hadis ini di bawah topik rukhsah. Bagi orang yang berperang untuk berbuka puasa, Mubarak Furi, dinyatakan sebab keringanan diberikan di atas dua alasan, sama ada kerana safar ataupun untuk menguatkan diri bagi menghadapi musuh. Jadi maknanya Mubarak Furi dalam Tuhfatul Awadhi, apabila dia mensyarahkan hadis ini yang terdapat dalam kitab Sunan Tirmidzi, iaitu Mubarak Furi kata apa? Ada dua sebab. Sebab apa Rasulullah buka puasa? Pertama sebab untuk kerana bermusafir, Nabi musafir. Yang kedua disebabkan Nabi menguatkan diri ataupun nak bagi kuat ni, fizikal ni, sebab makan ni kena makan, nak lawan musuh ni. Kan bukan lawan biasa-biasa, bukan lawan dalam syarat. Ni lawan musuh ni. Dan musuh kena kuat. Jadi Mubarak Furi kata macam tu. Kita kenal siapa Mubarak Furi ni. Ya. Cuma ada seorang terdapat Ibn Lahiyah. Ala kulli hal ada dalil yang kedua. Kalau tak mau ambil pendapat ini, ada pendapat yang kedua, ada dalil yang kedua. Iaitu apa? Direkodkan oleh Al-Bukhari. Dalam Jami' Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabul Maghazi. Ya, iaitu dalil yang kedua daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu melaporkan bahawa Nabi SAW berperang Fathul Mekah pada bulan Ramadan. Ya, Az-Zuhri berkata, saya mendengar Sa'id bin Musayyab mengatakan perkara yang sama. Ubaidullah bin Abdullah melaporkan bahawa Ibn Abbas berkata, Nabi SAW berpuasa sehingga baginda sampai di sebuah parit, iaitu mata air antara Qudai dan Usfan. Baginda Nabi SAW dan para sahabat berbuka puasa, mereka tetap makan tidak puasa sehingga bulan tersebut berakhir. Maknanya hadis ni hadis yang sahih. Hadis ni hadis yang sahih. Ketika mana Nabi bermusafir, Nabi puasa, tapi bila Nabi sampai dekat satu tempat dekat mata air nama dia Qudai dan Usfan, nama tempat tu Nabi buka puasa. Nabi berbuka puasa. Ya, bahkan kalau tuan-tuan tengok pada muka surat yang 75, hadis ini dibincangkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Saum, dan dalam bab apabila berpuasa beberapa hari dalam Ramadan kemudian bermusafir. Ya, Al-Bukhari juga ada merekodkan riwayat. Maknanya ya, cerita ni berlaku pada bulan Ramadan. Ya, cerita ni berlaku pada bulan Ramadan, pada bulan puasa, tapi Nabi bermusafir sampai dekat tempat tadi ni saya beritahu tadi ni, maka Nabi berbuka puasa dan para sahabat. Ya, Al-Bukhari juga ada merekodkan daripada Ibn Abbas menunjukkan bahawa Nabi sengaja meminum air di hadapan orang yang berpuasa untuk mengajak mereka berbuka. Ya, dalam kenyataan Az-Zuhri ada melaporkan tiada siapa pun yang berpuasa pada baki Ramadan. Mana berhenti kat tempat ni memang Nabi buka puasa, ada para sahabat buka puasa. Ya. Kemudian ya, Al-Bukhari meletakkan hadis yang menyatakan Rasulullah sengaja minum di hadapan orang ramai. Ya, dalam bab siapa yang berbuka dalam safar untuk ditunjukkan kepada orang lain. Maknanya dalam bab bermusafir ni ya, Nabi ya buka puasa. Nabi berbuka puasa. Selain itu terdapat riwayat menunjukkan Nabi mengelarkan orang yang tetap berpuasa sebagai mereka yang pelaku maksiat. Sebagai riwayat mengatakan bahawa siapa yang tak buka puasa duduklah maksiat. Tu dia macam tu terus. Ya, muka surat 75 tuan-tuan. 75. Ya, muka surat 75. Ya, tetapi yang dikatakan mereka pelaku maksiat itu yang tidak berbuka puasa itu, ya, para ulama mensyarahkan iaitu merujuk kepada apa? Iaitu merujuk kepada ya, mereka yang menyusahkan diri untuk terus berpuasa dalam keadaan yang sangat panas sehingga memberikan mudarat kepada tubuh badan mereka. Ini disebut dalam kitab Zakhirah Al-Uqbah fi Syarah Al-Mujtabah. Ya, maksudnya kesimpulannya ialah ya, Nabi bila Nabi nak berperang ataupun Nabi nak bermusafir memerlukan kekuatan fizikal, memerlukan kekuatan diri, ya, boleh untuk kita buka puasa. Bahkan Nabi buat macam tu. Abdul Razak melaporkan daripada Ubay bin Umar bahawa Nabi SAW bersabda, hari ini adalah hari perang, berbukalah puasa. Maknanya Nabi kata, hari ini hari perang, buka puasa. Ini disebut dalam Musannaf Abdul Razak dalam Kitabul Jihad, bab as-siyam fil ghazw. Bab puasa ketika mana? Peperangan. Maknanya Nabi buka puasa. Ya, tambahan dalam kitab lain seperti Muwatta' Imam Malik, Musnad Imam Ahmad dan Sunan Nasa'i. Maknanya banyak hadis-hadis cerita tentang ya, cerita tentang Nabi buka puasa ketika perang. Imam Malik sebagai contoh meletakkan 3 buah hadis yang menunjukkan umat Islam berbuka puasa ketika mana di Fathul Mekah. Waktu Fathul Mekah Nabi buka puasa. Ya. Dan hadis-hadis berkenaan juga boleh rujuk dalam Sahih Muslim, ya, dan begitu juga Sunan Nasa'i dalam Kitabus Siyam. Maknanya macam tu. Dalam Kitabus Siyam. Baik, dalil yang ketiga. Maknanya ada 3 dalil.
Saya ringkaskan, ya, saya ringkaskan. Dalil yang ketiga ini pun merujuk benda yang sama, iaitu ketika mana Nabi berperang, ya, Nabi berbuka puasa dan menjadikan kamu lebih kuat. Ni Nabi sebut, bila kamu buka puasa menyebabkan kamu lebih kuat dan ia merupakan keringanan, yakni rukhsah, ya, ada di antara kami tak puasa dan ada yang berbuka. Kemudian kami tiba di satu tempat yang lain. Baginda bersabda, sesungguhnya esok kamu akan bertemu dengan musuh dan berbuka puasa akan menjadikan kamu lebih kuat. Berbukalah puasa. Nabi sebut macam tu. Muka surat 76. Ini hadis ni. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim, dalam Kitabus Siyam. Hadis ini dinilai sahih oleh para ulama muhaddithin. Jadi, seorang ulama dalam Aunul Ma'bud jilid yang keempat, ya, Al-Allamah Abu At-Tayyib Muhammad Syam Al-Haq Al-Abadi menerangkan bahawa hadis ini menjadi dalil bahawa berbuka puasa ketika berhadapan dengan musuh sangat diutamakan. Ni dalil ni. Dalil yang ketiga ni cukup kuat, cukup jelas dan lebih khusus. Ya, berkaitan dengan Nabi berbuka puasa khususnya pada peperangan, khususnya pada bulan Ramadan. Ya, Perang Badar dan Fathul Makkah. Nah, baik, dalil yang keempat. Dalil yang keempat, saya kira ini pun pengujahan yang sama, iaitu berkaitan dengan Nabi SAW dan direkodkan oleh Al-Imam Bukhari dan Kitabus Saum. Saum, ya, Nabi buka puasa, ya, Nabi berbuka puasa. Baik, kemudian, okey, kita tengok kesimpulannya. Ya, muka surat 78. Berbuka puasa dalam perang adalah lebih utama berbanding ketika safar. Baik, apabila kita sudah kumpul semua sanad, maknanya bukan semua sanad, semua pendapat tu, semua dalil. Jadi kita boleh buat perbandingan. Ya, kita boleh buat perbandingan, maknanya Nabi, dalil yang kuat dan lebih khusus dan lebih jelas, ya, Nabi berbuka puasa pada peperangan Badar. Maknanya Nabi tak puasa. Kerana hal ini bertepatan dengan kefahaman kita bahawa tubuh badan kita ni memerlukan makanan untuk kita bekerja, untuk kita berinteraksi, untuk kita beramal, ataupun untuk kita buat benda-benda yang berat dan sebagainya. Ya, sebab tu sebagian fuqaha, ya, mengharuskan, ya, untuk orang-orang yang berbuka puasa ketika mana orang tu dia kerja dengan kerja yang berat. Boleh buka puasa, khususnya bulan Ramadan. Kerja berat ni, kerja berat bukan kerja basuh pinggan restoran, lepas tu buka puasa. Tu tak boleh. Maksudnya kerja berat ni dia tak boleh bagi makan dekat anak-anak dan dia tak boleh bagi nafkah. Jadi maknanya para fuqaha berikan kelonggaran untuk dia boleh buka puasa. Khususnya syarat untuk orang yang kerja berat saja. Kerja berat dan sebagainya. Baik. Ini rukhsah. Okey. Kemudian kita tengok okey. Pendapat yang pertama saya kira bahawa itu ujahan yang saya sebut tadi ni. Tuan-tuan tengok muka surat 79. Tuan-tuan, kesimpulan yang kedua ni tuan-tuan, bukan sekadar perang, malah orang yang sedang berwukuf di padang Arafah lebih diutamakan untuk tidak berpuasa meskipun pada Arafah 9 Zulhijjah adalah hari yang sangat baik untuk berpuasa. Sangat baik untuk berpuasa. Menurut ulama, ini disebabkan orang yang sedang wukuf memerlukan kekuatan tubuh untuk melaksanakan ibadah dengan sebaiknya. Maknanya ada dalil yang lebih jelas, ya, yang sahih, cerita tentang bagaimana orang yang Nabi menggalakkan, ya, fadilat yang cukup besar bagi orang yang berpuasa pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kita tahu bahawa waktu tu, ya, orang sedang melaksanakan wukuf, ya, haji memang memerlukan kekuatan tenaga, mental dan sebagainya. Waktu tu pun, ya, minta maaf, ya, tidak digalakkan untuk berpuasa untuk orang yang berwukuf ni, ya. Ya, bukan sekadar malah orang yang sedang berwukuf pada padang Arafah, minta maaf, lebih diutamakan untuk tidak berpuasa, ya, meskipun dia Arafah 9 Zulhijjah. Kerana ni kekuatan diri dan sebagainya. Apatah lagi, ya, ada berdepan dengan peperangan dan sebagainya. Baik, yang ketiga, tengok peperangan Badar lebih dahsyat jika dibanding dengan Fathul Makkah. Dalam Fathul Makkah tu Islam sangat ramai. Jadi kita tahu bahawa tentera umat Islam dalam peperangan Badar sikit. Fathul Makkah orang ramai dah ramai masuk Islam. Jadi mana lebih penting, lebih aula. Maknanya perang Badar lebih aula untuk membina kekuatan diri.
kekuatan maknanya dari sudut kesihatan, ya, semangat dan sebagainya, mesti kena kuat lagi dalam perang Badar ni. Semua kita tahu bahawa ketika mana kita membaca satu riwayat dalam kitab Rahiqul Maktum Mubarak Furi, ketika mana Nabi esok tu nak berlaku perang, Abu Bakar tengok Rasulullah angkat tangan mohon doa kepada Allah. Seolah-olah bukannya ni, seolah-olah Abu Bakar kata cukuplah ya Rasulullah, seolah-olah kamu mendesak Tuhan. Seolah Rasulullah ni nak sangat dalam perang Badar tu bagi umat Islam menang. Sebab apa? Sebab orang Islam ni sikit. Orang Islam ni dalam perang Badar sikit, ketenteraan kita sangat terhad. Jadi ia memerlukan kekuatan, ya, kepada diri dan sebagainya. Baik, yang keempat, banyak hadis dalam membincangkan tentang hukum berpuasa ketika bersafar yang boleh dijadikan hujah. Muka surat 80. Yang kelima, Al-Hafiz ada menyatakan dua noktah yang sangat penting. Pertama, hari ini tidak bercanggah dengan kenyataan berbuka puasa lebih baik daripada berpuasa kerana puasa melemahkan fizikal badan. Kedua, meskipun begitu, sekiranya seseorang itu memiliki kekuatan untuk berpuasa, itu lebih baik, kata Fathul Bari. Maknanya kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Imam Nawawi turut menyatakan puasa digalakkan kepada orang tetap dapat mengekalkan kekuatan pada fizikal. Imam Nawawi kata apa? Ada juga orang yang kuat, bila puasa pun dia kuat juga. Tapi kebanyakan manusia, ya, kalau dia tak makan, apatah lagi nak buat kerja yang berat-berat ni, apatah lagi terlibat dalam peperangan, ia memerlukan makanan untuk menguatkan diri. Wallahu alam. Itu cerita tentang bagaimana kita sebut bahawa pengujahan yang mengatakan bahawa cerita yang Nabi SAW berpuasa dan para sahabat berpuasa pada Ramadan, pada perang Badar itu ialah tidak betul. Tidak benar faktanya, kerana kita sudah bentangkan, ya, pengujahan dalil sebentar tadi. Baik. Kemudian kita masuk satu lagi cerita. Saya rasa cerita ni sikit saja dalam beberapa muka surat, ya. Lepas tu kita buka soalan. Okey. Cerita yang kelima iaitu kisah Tha'labah binti Abdul Rahman. Saya simpulkanlah kisah Tha'labah ni, dia panjang. Cerita dia saya tengok dari sudut matan dia yang sebenar. Ya. Cerita ni terdapat dalam kitab Ma'arifatus Sahabah. Ni muka surat apa? 83, muka surat 83. Kisah Tha'labah bin Abdul Rahman. Baik, cerita Tha'labah bin Abdul Rahman ni, cerita ni pun terkenal juga, tuan-tuan. Walaupun ada sebahagian kita yang pun tak tahu cerita ni. Tapi bila kita tahu cerita ni, maknanya, ataupun setengah orang yang tahu cerita ni, maknanya rupanya cerita ni batil. Baik, dalam cerita ni dalam nukilan dalam kitab mana? Ma'arifatus Sahabah karya Al-Asbahani. Ya, jilid yang pertama. Ya. Okey. Tha'labah bin Abdul Rahman. Cerita dia panjang, tuan-tuan. Mungkin saya simpulkan kot. Ya. Cerita Tha'labah ni, cerita dia ni khadam Nabi. Dia ni khadam Nabi SAW. Ya. Dan cerita ni rekodkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ya, apa dia, in fata min al-ansari yaqala lahu Tha'labah bin Abdul Rahman al-Aslam. Abdul Rahman Aslam. Fakana yukhaddimu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu fi hajah famara bab ar-rajul min al-ansar. Satu hari, ya, apa dia ni, Tha'labah bin Abdul Rahman ni, dia memeluk Islam, alhamdulillah, dan dia menjadi khadam Nabi. Nabi suruh dia, memerintah beliau menguruskan satu perkara. Nabi ada satu hajat, Nabi suruh dia, ni Tha'labah, tolong selesaikan satu benda. Ya, pergi beliau berketuk melalui rumah seorang lelaki Ansar yang pintu itu buka. Baik, dalam perjalanan nak menyelesaikan hajat Nabi itu, tiba-tiba dia melalui satu rumah seorang lelaki Ansar. Ansar ni mana? Ansar ni adalah orang Madinah. Ya, orang Madinah. Ya, orang Madinah. Kemudian, ya, famarra bibab rajulun minal ansar. Kemudian dia, rumah seorang lelaki Ansar tu terbuka. Pintu rumah lelaki Ansar tu terbuka. Pintu rumah dia terbuka. Ya, kemudian, ya, fara'a imra'atal al-ansari taghtasila. Kemudian dia ternampak seorang wanita sedang mandi dan melihatnya berkali-kali. Ya. Maknanya, ya, diceritakan bahawa Tha'labah ni bila dia berjalan tu nak selesaikan hajat yang Nabi suruh dia buat tu, dia jalan-jalan tengok ada satu rumah tu terbuka pintu, dia nampak ada seorang perempuan sedang mandi. Kemudian mata dia tak kejip-kejip.
mata dia tengok lagi, dia tengok lagi kan. Dia tengok maknanya dia tak ni lah, dia terus tengok kan perempuan tu. Kan? Kemudian bila dia tengok dia rasa salah. Bila dia tengok dia rasa bersalah, dia rasa berdosa. Ya. Dia rasa salah, dia rasa berdosa dan dia khawatir bahawa wahyu akan turun kepada Nabi SAW menceritakan tentang apa yang dia buat. Maknanya dia malu. Sa'labah ni dia malu, takut-takut Quran turun cerita tentang kelakuan yang dia buat tu, dia tengok perempuan mandi tu. Sa'labah bin Rahman ni. Dia takut. Kerana dia takut sungguh. Dipendekkan cerita, beliau melarikan diri. Dia larikan diri, ya, sehingga kan sebagian mengatakan bahawa ya, dia larikan diri di sebuah bukit antara Mekah dengan Madinah, menghilang ini hampir 40 hari. 40 hari Nabi cari dia tak jumpa. Ya, kemudian Nabi kemudian iaitu hari yang mana orang kafir menyatakan kepada Nabi tuannya meninggalkan Muhammad dan membencinya. Jibril turun kepada Nabi SAW berkata, wahai Muhammad, sungguh Tuhan menyampaikan salam kepada Allah. Sungguh orang yang melarikan diri daripada umatmu Sa'labah telah berlindung. Maknanya Nabi duk cari. Nabi cari mana Sa'labah. Turun ayat Quran, turun satu wahyu, Jibril bagi tahu kat Nabi bahawa ada seorang lelaki nama dia Sa'labah ni, dia berlindung di sebuah bukit. Lindung sebuah bukit. Kemudian Nabi pun nak arah ya Sayyidina Umar untuk pergi cari. Umar dengan Salman. Umar dengan Salman. Nabi arahkan dua orang sahabat ni pergi cari Sa'labah bin Abdul Rahman. Ini cerita dia ni. Kita tak tahu lagi betul ataupun tidak. Kita akan tengok. Kemudian Sayyidina Umar dengan Salman pun pergilah cari. Bila pergi cari, ya, berjumpalah dengan pengembala kambing yang bernama Zufafah. Ni pun nama penting. Sebab tu kalau kita tengok cerita ni, walaupun dalam kitab Ma'rifatus Sahabah oleh Al-Asbahani, ya, tetapi dalam riwayat ni kita akan pastikan, kita akan kritikal terhadap nama-nama yang disebut dalam kitab ni, dalam cerita ni, seperti Az-Zufafah. Tuan-tuan, Zufafah ni tuan-tuan, dia ni pengembala kambing. Sayyidina Umar tanya dia. Dia kata, wahai Zufafah, hang kenal tak? Kamu mengenali ataupun tidak seorang anak muda yang tinggal di bukit ni? Maknanya bukit antara Mekah dengan Madinah tu, dia sembunyi 40 hari dah. Zufafah kata, kemungkinan kamu sedang menjadi seorang yang melarikan diri daripada neraka Jahannam. Dia takut masuk neraka. Dia takut, dia nak taubat dan sebagainya. Dia takut tu sebabkan dia buat dosa tu. Maka Umar bertanya lagi, dari mana kamu mengetahui ia melarikan diri daripada neraka Jahannam? Zufafah membalas, kerana beliau akan keluar pada waktu malam dengan meletakkan tangan di atas kepala sambil mengeluh, betapa engkau memegang rohku dalam sekalian rohku. Dalam sekalian roh, jasadku dalam sekalian jasad, justru janganlah engkau biarkan aku terpisah daripada ketetapanmu. Maknanya setiap malam dia pegang kepala, ya, dia, kemudian dia baca ni, dia takut dia takut bala timpa dekat dia, macam tu. Kemudian Umar menjawab, dialah yang kami cari. Dia kata, betul, memang dialah yang kami cari. Sa'labah bin Abdul Rahman. Kemudian mereka pun pergi berangkat bersama dengan Zufafah, ya. Apabila tiba di waktu malam, ya, seorang betulah keluar sambil meletakkan tangan ke atas kepala sambil mengeluh, betapa engkau memegang rohku dalam sekalian rohku. Ada ucapan tadi ni. Ya. Ada matan Arab dia disebut dalam mana matan Arab dia tadi sebut, saya tengok tadi ni. Dia guna perkataan itu. Okey, tak apa, tak jumpa sekali dia tengok. Dia panjang, cerita ni panjang. Baik, kemudian jumpalah Sayyidina Umar dengan Zufafah ni, dengan Sa'labah ni jumpa. Baik. Kemudian Umar berkata, keamanan dan pembebasan daripada api neraka. Kata, hang dah terlepas dah, Allah dah ampun dosa hang dah. Kemudian Umar pun dia kenalkan diri dia, akulah Umar Al-Khattab. Sa'labah berkata, adakah Nabi mengetahui dosa saya? Oh, dia duk takut dosa dia. Sa'labah kata, Nabi tahu ke apa yang aku buat dosa ni? Aku malu, aku takut. Macam itulah. Kemudian Umar kata, saya tidak mengetahui tentang hal ini. Umar tak tahu pun apa yang dia buat. Ya. Namun semalam Nabi telah menangis dan meminta saya dan Salman untuk mencari kamu. Kata Umar, Rasulullah menangis. Dia minta aku dengan Osman, dengan Salman untuk cari hang ni. Kemudian Sa'labah berkata, wahai Umar, jangan kamu membawa saya bertemu dengan Nabi kecuali ketika baginda salat dan ketika Bilal melakukan qad qamatus salah.
Dia kata boleh nak pergi jumpa dengan Nabi, tapi syarat jangan waktu Nabi ni. Waktu Nabi solat tak apa, sebab Nabi tak perasan dia. Kemudian mereka berangkat pergi ke Madinah. Dia balik pergi Madinah. Bila balik ke Madinah, ya, Sa'labah pun pingsan. Sa'labah pingsan apabila mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran. Selesai memberi salam, Nabi bertanya kepada Umar dan Salman, wahai Umar dan Salman, apa Sa'labah sedang buat? Bila bagi salam, terus Rasulullah tanya, Umar, Sa'labah macam mana? Kan? Kemudian mereka berdua berkata, dia ada di sini ya Rasulullah. Dia ada di sini. Nabi kata, Sa'labah berkata, wahai Sa'labah. Sa'labah menjawab, saya menyahut surahmu wahai Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Mengapa engkau melarikan diri? Sa'labah, kerana aku takut dosa ya Rasul. Takut dosa. Dan supaya untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Sa'labah menjawab bahkan, kemudian Rasulullah kata, adakah hang nak satu amalan, satu ayat yang menyebabkan Allah ampun dosa hang? Kemudian Sa'labah kata, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata, katakan ya Allah ya Tuhanku. Ni doa ni. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya, ni doa ni. Doa ni elok tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita tengok dia check riwayat ni, memang kita akan tengok segi ni. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacalah doa ni, kata Nabi. Kemudian Sa'labah membalas, dosa saya lebih besar ya Rasulullah. Oh, dia kata, dosa aku lebih besar ya Rasulullah daripada ni. Sebab duk tengok perempuan mandi. Dia kata. Maka Nabi membalaskan, bahkan kalam Allah lebih besar daripada itu. Maka pengampunan Allah lebih besar. Kemudian dipendekkan cerita. Kemudian Nabi memerintahkan beliau pulang ke rumah. Nabi kita ambil balik ya, ambil balik. Dia jatuh sakit. Bila jatuh sakit, Nabi mendapat berita bahawa ya bila beliau telah jatuh sakit selama 8 hari, Salman telah berjumpa Nabi untuk mengkhabarkan keadaan Sa'labah. Nabi SAW berkata, mari kita berjumpa dengannya. Nabi dapat tahu Sa'labah bila balik rumah, dia sakit sekat 8 hari dah. Kemudian Nabi kata, jom kita pergi ziarah Sa'labah bin Abdul Rahman ni, jom kita pergi ziarah dia. Kan? Apabila sampai, Nabi telah meletakkan kepalanya ke atas riban baginda. Namun beliau mengalihkan kepalanya daripada riban Nabi. Maka Nabi SAW menjadi pelik dan bertanya, kenapa? Beliau menjawab, kerana dosa saya terlalu banyak. Dia kali bukan tak mau tengok Nabi, sebab aku dosa banyak, ya Rasulullah. Nabi kata, apa yang kamu rasa? Sa'labah menjawab, saya adalah seolah-olah semut merayap antara kulit dan tulang saya. Dia seolah-olah dosa tu banyak meresap dalam diri dia. Kemudian Nabi bertanya lagi, apa yang kamu mahukan? Sa'labah menjawab, keampunan daripada Allah. Dia nak keampunan daripada Allah. Kemudian Jibril turun dan berkata, sesungguhnya Tuhanmu mengirimkan salam dan berkata, sekiranya hamba ini datang bertemu dengan aku dengan dosa. Lau anna abdi hadha laqini biqarabil ardi khati'ah laqiyatahu biqarabiha al-maghfiratan. Jibril alaihissalam turun lalu kata, sesungguhnya Tuhanmu mengirimkan salam, sekiranya hamba ini datang membawa dosa kepada aku, yang kepada Allah sebesar bumi, aku akan berjumpa dengannya, keampunan yang memenuhi bumi juga. Maknanya Allah akan ampun dosa dia sebesar bumi juga. Macam tu. Kemudian dipendekkan cerita, Nabi mengkhabarkan maklumat tersebut. Maklumat tersebut kepada Sa'labah. Kemudian Sa'labah mengumpuskan dia mati. Sa'labah meninggal dunia. Nabi memerintahkan agar jenazah dimandikan dan dikafankan, disolatkan. Maksudnya dalam peristiwa tu Sa'labah meninggal dunia. Kemudian Nabi perintah sahabat untuk mandi dan kafankan. Baik, kemudian peristiwa ketika jenazah dikebumikan tidak disebutkan dalam kitab ini. Nabi datang dalam keadaan semacam tersekat-sekat. Macam tuan-tuan cerita bila Nabi nak pergi ziarah Sa'labah ketika mana nak ditanamkan, ya, Nabi jalan tu macam tersekat-sekat, macam semacam sesak. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kenapa jalan macam ni? Nabi kata, demi yang mengutuskan saya dengan hak, saya tidak mampu untuk meletakkan kaki di tanah disebabkan penuh dengan sayap malaikat. Min kathratul ajnahah min nazlul litasyi'ahu minal malaikah. Kerana banyak sayap-sayap malaikat yang ingin menaungi Sa'labah bin Abdul Rahman. Tu cerita dia, panjang cerita ni. Sumber cerita ni banyak. Ya, antaranya ialah kita tengok muka surat 88. Ya, apa dia, Hilyatul Awliya dan Ma'rifatul Sahabah. Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid yang ke-9, Ma'rifatul Sahabah jilid yang pertama.
apa dia, bahkan Al-Mawdu'at oleh Ibn Jauzi jilid yang ketiga, Istiqlal Al-Qulub oleh Abu Bakar Muhammad bin Ja'far, Tabaqat As-Sufiyah, Muhammad bin Al-Husain, Al-La'i Al-Masnu'ah ya oleh As-Suyuti rahimahullah taala. Kalau saya buat sedikit maklumat yang lain, banyak lagi tuan-tuan. Tabaqat As-Sufiyah pun ada. Al-Isabah oleh Ibn Hajar pun ada. I'tilal Al-Qulub. Ada sebut tadi ni. Dan At-Tawabin oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi pun cerita yang sama. Baik. Bila kita kaji tuan-tuan, apa ulama sebut cerita-cerita ni? Pertama tuan-tuan, ya, cerita ni cukup aneh dan pelik. Sebab tu kita akan kenal ada seorang perawi ni. Dia ni suka bagi ceramah. Perawi yang terdapat dalam cerita ni, sanad ni tuan-tuan. Perawi ni digelar sebagai Al-Maw'idh. Al-Maw'idh memang suka bagi tazkirah, suka bagi pengisian, suka bagi apa, bagi orang teriak, bagi orang menangis. Minta maaf. Bagi orang teriak, bagi menangis itu bagus untuk pengajaran. Tapi kalau dia guna cerita-cerita itu untuk apa? Untuk dia gunakan cerita-cerita untuk bagi orang sedang, tapi berasaskan min dhaqul Quran wa sunnah, ataupun bersumberkan Quran sunnah, itu lagi cantik. Tapi masalahnya ambil cerita-cerita bagi orang teriak, bagi muka tarik muka sedih sikit, bagi orang menangis, bagi orang sedih, bagi orang ni, sehingga akan bawa cerita-cerita yang batil. Maka ini tidak dianjurkan oleh para ulama. Kita tengok para ulama kata apa? Abu Al-Farrad Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Ibn Jauzi telah mengutarakan kisah ini, memberikan komentar. Kisah ini maudhu', palsu kita ni, palsu. Ya, tersalah apabila kisah ini menyebutkan kisah ini berlaku semasa turunnya ayat ma wadda'aka wa rabbuka wa ma qala. Surah Ad-Duha ayat yang kedua. Maknanya apa? Ayat ni bertentangan dengan fakta asbabun nuzul. Ayat ni turun, ya, sedangkan ayat ni turun di Mekah tanpa sebarang khilaf. Ayat yang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ayat ni turun dekat Mekah, ya, dan di Mekah tiada nama sahabat yang bernama Zufafah. Sebab tu apabila kita mengatakan bahawa hang sahabat ni sahabat, ada kitab yang telah disusun oleh para ulama menghimpunkan nama-nama sahabat. Sebab tu kita tidak boleh tipu, kita tak boleh nak reka-reka nama sahabat ni. Memang ada dah. Zufafah tidak ada nama sahabat. Dalam sanad ini terkumpul beberapa orang dhaif, antaranya Al-Munkadir. Para ulama menyebut bahawa Al-Munkadir, dalam sanad ni, ya, ada perawi yang bernama Al-Munkadir. Ya. Sekejap saya tengok dalam nota yang saya buat ni. Ya. Okey, Al-Munkadir, Yahya bin Ma'in mengkritik Munkadir tidak ada guna. Ibn Hibban kata dia dituduh. Dia tertuduh, artinya beliau seorang yang bermasalah. Tidak bermasalah. Ibn Munkadir bermasalah. Dalam kalangan perawi kisah juga terdapat perawi dhaif, Sulaiman bin Mansur. Nama yang pertama dalam sanad ni ada Al-Munkadir, masalah. Yang kedua, nama Sulaim bin Mansur, ya, bin Umar. Lam yuthiqahu ahadan min ahli al-ilm tawthiqan sarihan, kata ulama. Tidak ada ahli ilmu yang menthiqahkan Sulaim bin Mansur bin Umar. Tak ada. Beliau dipertikaikan kesahihannya. Ya, Abu Bakar Al-Mufid juga dipertikaikan kesahihan. Ada 3 orang. Nak Abu Bakar Al-Mufid pun masalah juga. Ya, Al-Barqani berkata beliau tidak boleh dijadikan hujjah. Ibn Jauzi kata kisah ni diriwayatkan oleh Ibn Rahman As-Sulami daripada datuknya Ismail bin Nujaid, ya, kesemuanya mereka tidak boleh dijadikan hujjah. Ibn Jauzi kata. Izzuddin Abu Al-Hasan Ali Muhammad Al-Jazari dalam Usul Al-Ghabah memberikan komentar kisah disebutkan oleh Ibn Mundah dan Abu Nuaim ada mempertikaikan tentang ayat ni, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Turun ketika awal Islam dan wahyu, yang mana ketika Nabi SAW berada di Mekah. Hadis tentangnya turun ayat di Mekah adalah sahih, sedangkan kisah berlaku di Madinah. Maknanya cerita ni bertentangan dengan
fakta sejarah. Bertentangan dengan fakta sejarah. Ayat ni turun dekat Mekah. Padahal cerita hak dalam hak kita sebut cerita panjang tadi ni, dia berkata cerita dekat Madinah. Jadi ini bertentangan dengan fakta sejarah. Ya. Dan kita tengok muka surat 89 ni pun ucapan yang sama. Iaitu Syihab ad-Din pun menyebut perkara yang sama, iaitu memang dhaif, ya, kerana terdapat seorang perawi yang bermasalah. Ya. As-Suyuti muka surat 90, As-Suyuti dalam Al-La'il Al-Masnu'ah memberikan komentar palsu. Al-Munkar tidak berguna, sedangkan Sulaim mengambil periwayatan daripadanya. Maknanya bermasalah. Sekejap tuan-tuan, bateri laptop nak habis. Aduh. Allah Akbar. Okey. Jadi maknanya bermasalah. Dari sudut fakta sejarahnya pun bercanggah, ya. Dan perawinya pun bermasalah. Tuan-tuan sekalian. Nah, kalau kita tengok dalam, ya, kita dah sebut tadi ni, perawi yang pertama tadi disebut tadi, yang kedua ialah Sulaim bin Mansur. Kalau tengok Abu Hatim Ar-Razi kata apa? Mengatakan bahawa faqala la kana huwa aslun minna. Maknanya dia tidak ada nilai, jarh wa ta'dil. Kitab jarh wa ta'dil. Imam Az-Zahabi dalam Al-Mughni fi Du'afa jilid pertama mengatakan bahawa tukallama fihi walam yutrak. Ya, maknanya ditolak. Maaf. Mengatakan bahawa masalah, ya, dhaif, ya. Dan seorang lagi terdapat Mansur bin Umar Al-Wa'ith. Seorang lagi perawi yang bernama Mansur bin Umar. Mansur bin Umar ni digelar sebagai Al-Wa'ith. Al-Wa'ith ni macam saya sebut tadi ni, orang yang suka apa dia bagi pengisian, apa, bukan bagi pengisian, bagi orang teriak ni, bagi orang menangis ni. Kata Abu Hatim Ar-Razi, laisa bil qawi. Dalam Mizanul I'tidal, ya, Ibn Adi kata munkarul hadis. Al-Uqaili kata fihi tajaham. Masalah. Kata Darul Qutni yurwi 'an ad-du'afa ahadith la yutabi' 'alayha. Kata Al-Imam Ad-Darul Qutni rahimahullahu taala dalam Mizanul I'tidal. Jadi memang masalah, ya. Kemudian dan masalah yang seterusnya iaitu kita sebut tadi wa fi hadits 'illah fi matan aidan. Kerana matan dia pun bermasalah. Matan tadi masalah apa? Tu bercanggah dengan fakta sejarah. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Itu surah Duha ayat 3. Itu nazalat fi Makkah qabla hijrah. Sebelum hijrah lagi turun. Padahal cerita ni berlaku di Madinah. Jadi wa hadhihi mukhalafatul munkarah. Ini memang munkar. Ibnu Jauzi kata al-mawdu'at. Mawdu'. Hadzal hadithul mawdu' syadid. Adalah mawdu'at jilid yang ketiga. Bahkan Al-Imam Suyuti dalam Al-La'il Al-Masnu'ah. Jadi itulah perbahasan dia. Memang cerita ni Ibn Hajar pun kata cerita ni dhaif, sangat-sangat lemah, ya. Dan walhasil inna hadhil qissah sanaduha mursalsal bid-du'afa. Maknanya memang sanadnya pun bermasalah, sangat-sangat dhaif. Jadi ala kulli hal cerita ni cerita yang, ya, laisa sahih, maudhu' kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Ada banyak cerita tentang perbahasan berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan fakta sejarah ni. Banyak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok cerita tentang hadis ifki, ya, hadis tentang Aisyah kena fitnah, ya, hadis tentang bab Nabi bernikah dengan Rasul, Aisyah menikah dengan Nabi, kan, yang terdapat dalam satu hadis, kan, ya Abi Bakr anna Allah azza wa jal amarani anna asaharaka wa kana lahu 3 banat, kan. Kita tahu hadis tu, hadis daripada Nabi SAW ni, Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Nabi sabda, wahai Abu Bakar, Allah menyuruh aku untuk kahwin, untuk jadi menantulah, kan. Ketika itu Abu Bakar mempunyai 3 orang anak perempuan, kan.
wa kana lahu 3 banat. Kan, waktu maknanya Rasulullah menikah dengan Sayyidina Aisyah, waktu tu Abu Bakar menikah, ada anak 3 orang. Kan, mengikut fakta sejarah, ini disebut dalam kitab Al-Manhaj An-Naqd Al-Matan inda ulama hadithi An-Nabawi oleh Al-Idlibi, mengatakan bahawa para ulama mengkritik matan hadis itu. Kenapa? Kerana ia bercanggah dengan fakta sejarah. Kenapa? Kerana waktu Abu Bakar duduk di Mekah, ya, anak perempuan Abu Bakar hanya 2 orang saja. Dia hanya 2 orang saja. Siapa dia? Iaitu yang pertama Aisyah, yang kedua Asma. Kan? Manakala anak perempuan Abu Bakar ketika mana lahir selepas wafatnya Abu Bakar, iaitu Ummul Kalthum. Ummul Kalthum baru ada. Ini disebut dalam kitab yang sama, dalam Manhaj Naqd Al-Matan 'inda ulama Al-Hadith An-Nabawi Al-Adlibi rahimahullah taala. Jadi perkara-perkara serupa ini perlu kita lihat, kerana ada hadis ini yang bercanggah dengan matan, bercanggah dengan fakta sejarah, yang menyebabkan kita kena menilai balik kesahihan dan fakta yang dinukilkan oleh para ilmuwan. Wallahu alam, saya setakat itu dulu ya perkongsian kisah kita ni, kisah kita tidak sahih di meja ceramah ni, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk iaitu pada subtopik yang baru, iaitu cerita tentang bab yang ke-6, iaitu Umar radhiyallahu anhu berhijrah secara terang-terangan. Jadi macam mana ceritanya nanti kita akan tengok pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan tak kita tengok? Assalamualaikum Ustaz. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni nak tanya sikit. Okay. Saya banyak menggunakan Al-Habbatus Sauda ni dalam untuk perawatan lah. Ya, Jadi Habbatus Sauda. Nak tahu hadis nombor berapa dalam kitab Sahih Bukhari itu? Ya. Ataupun di mana saya boleh dapatkan kitab At-Tib Sahih Bukhari itu? Maksudnya hadis tentang kelebihan ke apa? Habbatus Sauda ke? Ya, saya. Okey. Baik. Yang tu soalan dia yang tu ke? Ya, saya. Baik, saya cek tadi memang ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Okay, hadis nombor 5687. Inna hadhil habbatus sauda shifaa'un min kulli da'in illa minas sam, qultu wa masam, qala al-mautu. Sesungguhnya habbatus sauda adalah penawar bagi segala penyakit melainkan as-sam. Ya. Sahabat tanya apa sam? Nabi kata kematian. Baik, jadi banyaklah hadis-hadis tentang kelebihan habbatus sauda ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari pun menyebut perkara yang sama. Ibn Qayyim pun mensyarahkan dalam kitab Tibun Nabawi oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ya, tuan tadi boleh tengok dalam kitab At-Tib An-Nabawi oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan yalah, rujukan yang premier tuan boleh tengok dalam kitab riwayat Al-Bukhari, dalam Jami' Sahih Al-Bukhari. Tengok dalam kitab tersebut. Boleh dah tuan-tuan. Habis nombor 5687 ya. 5687 ya. Inna hadhil habbatus sauda shifaa'un min kulli da'in. Allah a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, sama baik. Ada lagi tak? Okey, ada soalan dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Berkaitan dengan hadis Ibn Lahiyah ini, adakah boleh dikategori sebagai sahih li ghairi? Sahih li ghairi. Kerana i'tibar dengan dalil-dalil syahid lafaz sama tidak berpuasa. Tidak. Okey, sebab seperti yang saya faham, hadis Ibn Lahiyah ini diterima sebelum berlaku kebakaran rumah beserta kitab yang terbakar. Betul.
Betul, namun tidak diterima selepas peristiwa tersebut. Kalau hadis bila'i'ah ini diriwayatkan selepas tersebut, adakah boleh terima? Ya. Maknanya betul, saudara Roslan sebut tadi ini memang betul. Bila'i'ah ni memang ketika mana kata ulama, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau tak salah saya, Ibn Hajar Al-Asqalani pernah menyebut bahawa khalat ba'da ihtiraqil kitabuhu, bermasalah lah lepas dia kitab dia terbakar tu. Betul saudara kita begitu tadi ni betul. Ala kulli hal, kita kena check balik. Ini sebut tentang ilal ni. Kita kena check balik hadis ni sama ada hadis ni ditulis ketika mana kitab ni terbakar ataupun setelah itu. Dan ada kulli hal, ya, hadis ni boleh menjadi syawahid dan mutaba'ah. Disebut sebagai proses al-i'tibar. Boleh. Ya, kerana ada hadis-hadis yang lain yang boleh menguatkan hadis yang pertama. Kerana bila'i'ah ni bukannya sampai kadzab, bukannya sampai teruk sangat kritikannya kan. Cuma sebab Ibn Hajar pun kata suduq. Tetapi khalat ba'da ihtiraq kutubuhu. Dia ada masalah ketika mana habis kitab-kitab bakar tu. Jadi kat situ kena teliti balik dari sudut periwayatan. Okey, terima kasih Tuan Roslan atas maklumat tu. Betul, terima kasih. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Jadi sebenarnya soalan Tuan Roslan tadi ni memang menguatkan sebenarnya menguatkan hadis yang lain. Sebab di sini ada hampir ada 4 dalil mungkin dikemukakan hampir 4, ada 4 hujah, ada 4 dalil oleh Ustaz Zulkarnain. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Okey, jika tidak ada apa, insya-Allah kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang dengan perbincangan berkaitan dengan asas ulum hadis dan juga kisah-kisah yang tidak sahih di meja berceramah. Mudah-mudahan pertemuan saya dan tuan-tuan ini dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz.